Perhatian, setiap penceritaan hanya sekadar perkongsian dari kisah benar dan sumber yang sahih. Hai geng, Assalamualaikum. Welcome to channel Faiz Cerita. Terima kasihlah banyak-banyak kepada korang yang sudi tengok video kali ni, dan aku harap macam biasalah korang dapat teruskan untuk support Faiz Cerita. Dan kepada yang baru tengok video ni, aku harap juga korang dapatlah untuk support dengan subscribe, like dan share. Dalam video kali ni, apa yang aku nak kongsikan dengan korang, satu kisah seram. Satu kisah seram yang memang kisah benar dilalui oleh seseorang yang di mana beliau ni sudi kongsikan kisah dia ni kepada aku. Jadi aku dapatlah kongsikan dengan korang dalam video kali ni. Dan aku rasa sangat-sangat beruntung jugalah sebab beliau belum pernah lagi berkongsikan kisah seram ni mana-mana dalam platform media sosial ni. Kalau korang nak tahu, orang tu adalah Abang Ajak Melissa. Apa yang aku nak kongsikan dengan korang ni adalah berkenaan dengan kisah Abang Ajak ni lah. Abang Ajak ni banyak pengalaman kisah-kisah seram ni. Dan adalah satu dua kisah yang dia dah cerita kan dalam channel YouTube dia. Kalau korang yang belum tengok, korang boleh tengok dekat channel Abang Ajak, iaitu Melissa TV. Dekat situ Abang Ajak ada menceritakan pelbagai kisah. Ada kisah berkenaan dengan perjalanan karier beliau sebagai seorang musician. Ada juga kisah liku-liku tentang perjalanan karier Abang Ajak di sendiri. Dan macam-macam lah. Termasuklah juga ada kisah-kisah seram yang Abang Ajak ada kongsikan. Dan kalau korang pernah tengok lah, aku ada kongsikan satu kisah Abang Ajak dalam video yang lepas. Tapi kisah tu ialah kisah yang Abang Ajak dah ceritakan, di mana aku cuma restory balik. Restory balik, ceritakan balik kepada yang belum tahu kisah tu, jadi aku kongsikan balik. Tapi kalau korang nak tahu original version, korang boleh pergi ke channel Abang Ajak Melissa, korang boleh cari dekat situ. Kisah yang aku nak kongsikan dengan korang ni, kisah ni Abang Ajak belum kongsikan lagi dekat dalam channel dia. Belum lagi dikongsikan. Di mana aku sendiri yang bertanyakan dengan beliau, ada tak kisah-kisah seram yang dia lalui, yang dia tak pernah ceritakan lagi dekat dalam channel Melissa TV tu. Dan dia kata ada. Jadi dia pun kongsikanlah cerita ni. Apa yang Abang Ajak beritahu, ada satu ketika tu dia terpaksa berhentikan sekejap karier muziknya. Dan pada masa tu Abang Ajak bekerja sebagai pemandu lori. Lori surat khabar, dia hantar surat khabar lah. Dan masa tu Abang Ajak sudah pun berumah tangga. Apa yang Abang Ajak beritahu, kilang surat khabar ni geng dekat KL. Dan dia menghantar surat khabar tu, dia punya trip tu lah, trip perjalanan tu kan, daripada KL sampai Pahang. Dan dekat Pahang tu, area yang Abang Ajak beritahu yang dia hantar macam Metakap, Temelur, Triang dan Bera dan lain lah Abang Ajak beritahu. Memang ni kisah benar. Memang Abang Ajak betul-betul lalui kisah ni. Ada satu malam tu, masa tu dia nak menuju ke Bera. Dekat Bera ni kira destinasi terakhir Abang Ajak lah untuk trip malam tu. Dan waktu dia tengah on the way nak ke Bera tu, Abang Ajak beritahu memang suasana memang sepi lah. Memang tengah malam jugalah. Lepas tu tiba-tiba kan, korang tahu apa yang Abang Ajak nampak? Dia nampak pocong guys. Abang Ajak nampak pocong, betul-betul jarak dia tu tak jauh. Dan pocong tu melompat-lompat dekat pokok-pokok bunga. Itu yang Abang Ajak beritahu. Dia nampak pocong tu, dah lah jarak dia tak berapa jauh geng, memang dekat. Lepas tu apa yang Abang Ajak beritahu, dia siap pandang lagi rupa pocong tu. Sebab jarak tak jauh, dekat. Dan apa yang Abang Ajak kongsikan, rupa pocong tu geng, kosong, gelap, rompong lah, memang tak ada muka. Itu yang Abang Ajak kongsikan. Memang seram jugalah. Tapi apa yang Abang Ajak beritahu perasaan dia masa tu aku tanya dia, dia cakap dia tak ada rasa takut. Cuma penerimaan dia, penerimaan badan dia masa tengok pocong tu memang tak boleh diterima. Kiranya macam semangat tu lemah lah, apa yang Abang Ajak beritahu. Abang Ajak pun teruskanlah perjalanan nak ke Bera tu, last trip dia lah. Dah lah waktu nampak tu waktu nak pergi tau, bukan waktu nak balik. Jadi bila Abang Ajak dah settle trip dia yang terakhir dekat Bera tu, Abang Ajak nak patah balik ke KL, nak balik ke rumah lah. Abang Ajak beritahu dia dah rasa lain macam dah. Memang dia rasa semacam lah sebab dia dah nampak tadi kan. Jadi apa yang Abang Ajak beritahu, dia relax kejap.
dia tunggulah dalam beberapa buah kereta. Dia tunggulah, dia tunggu dalam ada sebiji, 2 biji kereta macam tu, dia follow belakang. Tapi perlahan-perlahan lah, tak adalah laju-laju. Memang dia kata rasa tu semacam sangat bila dia dah nampak tu. Waktu nak balik tu, ingatkan dah tak ada dah pocong tu. Rupa-rupanya ada lagi geng pocong tu. Dekat tempat yang sama abang ajak nampak dan jarak dia memang tak jauh geng. Abang ajak nampak pocong tu betul-betul jarak memang dekat abang ajak cakap. Tapi masalahnya pocong tu sekejap dekat pokok bunga tu. Sekejap sebelah lori. Korang bayangkan, dekat pokok bunga tu pun jarak tak berapa jauh. Ini kan pula sebelah lori, lagilah dekat. Apa yang abang ajak bagi tahu, dia kawal keadaan lah. Dan dia tak rasa takut. Cuma macam yang aku bagi tahu dengan korang tadi, abang ajak punya penerimaan badan, jasad. Rasa tak boleh nak terima tengok benda-benda macam tu. Badan abang ajak ni terasa lemah. Senang cerita apa yang abang ajak bagi tahu lemah semangat lah. Daripada dia nampak tu, terus dia rasa macam tu. Ada satu rasa perubahan dekat badan. Sampailah dia dalam perjalanan nak balik ke rumah. Dah lah pergi dia nampak, balik pun dia nampak, jarak pula tak apa-apa nak jauh. Sampailah dekat rumah, dah memang jejakkan kaki dekat rumah, terus abang ajak rasa satu emosi yang lain tau geng. Apa yang dia rasa? Emosi yang macam sedih, emosi yang macam sayu, emosi yang macam bercampur-campur perasaan tau. Dan pada masa yang sama badan abang ajak rasa memang sangat lemah, rasa tak bermaya dan abang ajak beritahu dia demam selama 3 hingga ke 4 hari jugalah. Itulah dia apa yang abang ajak kongsikan dengan aku dan aku ceritakan dengan korang. Kisah ni abang ajak belum ceritakan lagi dekat dalam channel abang ajak sendiri iaitu di Melissa TV. Jadi terima kasihlah abang ajak sebab kongsikan kisah ni dengan saya. Jadi itulah korang kisah yang aku nak kongsikan dengan korang dalam video kali ni. Kisah yang memang berlaku dan memang terjadi kepada diri abang ajak Melissa ni pada suatu ketika dahulu ketika beliau bekerja sebagai seorang pemandu lori surat khabar. Memang aku pun pernah dengar cerita. Banyak juga kisah yang aku dengar di mana abang-abang yang bawa lori, yang bawa bas, yang mana trip-trip mereka ni jauh-jauh kan. Yang memang sampai lewat malam, sampai ke pagi pun ada. Sering berhadapan dengan situasi-situasi seram yang tak dijangka macam ni. Dan apa yang aku boleh katakan, mereka-mereka yang bekerja sebagai seorang pemandu lori, pemandu bas ni, memang mereka ni seorang yang sangat-sangat berani lah. Dan bila berhadapan dengan situasi macam ni, macam abang ajak sendiri tadi bagi tahu, dia nampak dia pocong tu dia tak ada rasa takut sebab salah satunya dia mencari rezeki untuk keluarga. Jadi itulah yang membuatkan mereka-mereka yang bekerja lewat malam, tengah pagi ni, bila berhadapan dengan benda-benda macam ni, tak ada rasa takut sebab niat mereka untuk mencari rezeki. Itulah menjadi kekuatan. Apa-apa pun bukan mudah kita nak berhadapan ataupun terpaksa lalui benda seram, benda-benda misteri ni. Kalau aku sendiri pun geng, kalau aku nampak benda-benda macam tu, bukanlah kata takut, tapi mungkin aku akan panik dan aku akan macam menggelabah sekejap kan. Tapi macam abang ajak tadi, dia santai, dia relax. Dia dah nampak tu, jarak memang dekat. Tapi apa yang abang ajak boleh cakap, keadaan memang terkawal. Cuma tubuh badan beliau je lah yang rasa macam tak boleh nak terima bila dah nampak macam tu geng. Itulah kisah yang aku nak kongsikan kepada korang dalam video kali ni. Minta maaf banyak-banyak lah, video kali ni tidaklah begitu panjang, secara ringkas. Sebab abang ajak kongsikan kisah ni tidak begitu panjang. Hanya abang ajak dapat ceritakan dengan ringkas sebab masa abang ajak lalui benda ni pun dah lama dah. Dah beberapa puluh tahun yang lepas. Pada masa aku bertanyakan dekat beliau kisah ni, waktu ni abang ajak dalam keadaan yang tak berapa sihat. Dia dalam keadaan yang demam. Jadi itulah dia geng. Abang ajak ni memang seorang yang baik. Jadi kalau korang yang tengah tengok ni belum pernah subscribe Melissa TV, pergilah ke Melissa TV dan subscribe. Bolehlah berikan support kepada Melissa Band. Kerana sekarang abang ajak dan Melissa Band sedang dalam progres untuk menyiapkan album. Jadi kita doakanlah sama-sama semoga abang ajak dan Melissa Band ni sentiasa sukses dan terus sukses. Itu sahaja geng. Aku haraplah kalau korang yang tengah tengok ni ada pengalaman-pengalaman seram korang, misteri, korang boleh DM je pada aku dan ceritakanlah dengan aku. Kalau aku akan kongsikan dalam video-video di Faiz cerita sekiranya kalau korang tak keberatan untuk kongsikan. Jadi aku harap sangatlah segala kesalahan dan kesilapan dan kekurangan dan yang lain-lain, aku minta maaf banyak-banyak geng. Aku akan perbaikilah sebaik-baiknya untuk tatapan korang. Jadi teruskan menyokong, teruskan support Faiz cerita. Kepada yang belum subscribe, bolehlah subscribe, like dan share. Kalau ada apa-apa korang nak komen dalam setiap video-video yang aku buat, korang nak komen sedikit pandangan, korang nak share korang punya pengalaman ke, kalau ada benda-benda yang aku terlepas cakap ke, tersalah cakap ke, korang boleh betulkan dekat ruangan komen. Jadi itu sahaja geng, kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum. Tamat. Thanks watching.